Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dapat bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kita dalam kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad karangan Al-Imam Al-Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah pun membincangkan pada kelas yang lalu berkenaan jawapan musannif rahimahullah terhadap syubhah yang dibawakan oleh musuh-musuh tauhid, bahawasanya orang yang menyembah kubur tidak boleh dihukum musyrik kerana mereka mengucapkan La ilaha illallah. Dan telah dijawab oleh beliau rahimahullah ta'ala dengan jawapan yang sangat jitu dan padu, bahawasanya orang yang mengucapkan La ilaha illallah ini, jika mereka hanya sekadar melafazkannya tanpa beramal dengan tuntutan kalimah tersebut, maka kalimah La ilaha illallah tidak memberi manfaat dari segi hukum dunia maupun hukum akhirat. Walaupun hukum akhirat kita serah kepada Allah Ta'ala, tapi dari segi hukum dunia, orang yang mengucap La ilaha illallah dalam keadaan dia melakukan syirkun akbar, maka ini tidak memberi manfaat. Yang memberi manfaat ialah kalau sebelum dia mengucap La ilaha illallah, sebelum dia, maksudnya dia tidak melakukan syirik akbar lagi setelah mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Orang yang dulunya memang bukan Islam, tidak mengaku Muslim, dan dia melakukan syirik akbar seperti dulu agama Hindu, agama Buddha, ateis, kemudian dia mengucap La ilaha illallah, maka kita kata La ilaha illallahnya ini bermanfaat dari segi hukum dunia. Sebab itu dia kata wa hakadha kullu man azhara at-tauhid wajaba al-kaffu anhu ila an yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalika. Itu maksud, barang siapa yang menzahirkan tauhid, maka wajiblah kita menahan diri daripadanya, daripada melaksanakan hukuman peperangan dan sebagainya, sehinggalah jelas daripadanya apa yang menyelisih perkara tersebut. Jadi orang yang dia mengaku Muslim tapi dia buat perkara kufur dan syirik, maka taubatnya tidak cukup dengan sekadar dia mengucap La ilaha illallah. Dia mesti mengisytiharkan dirinya bertaubat daripada perkara kufur yang dia buat. Sebab itu kata para ulama, orang yang kufurnya kerana meninggalkan salat, maka Islamnya dengan dia mendirikan salat, bukan dengan mengucap La ilaha illallah. Sebab itulah apabila Malik ibn Nuwairah dan pengikutnya salat, Khalid ibn al-Walid tidak mengambil kira itu sebagai keislaman mereka, kerana kufurnya Malik bin Nuwairah bukan sebab dia tak salat, tapi sebab dia enggan membayar zakat dan dia bekerja sama dengan Nabi palsu Sajjah. Jadi semata-mata dia mendirikan salat itu tidak menjadikan dia Muslim. Orang Qadiani salat Jumaat, mengaku Melayu, adakah mereka Muslim? Tidak, kerana mereka beriktikad ada Nabi selepas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adakah mereka Melayu dari segi perlembagaan? Tidak, walaupun dia pun anggap dia bercakap bahasa Melayu, tapi dari segi perlembagaan dia pun tak dapat hak-hak istimewa orang Melayu. Tak, kerana tidak cukup syarat-syarat yang dikehendaki. So kita kata, kalau itu dalam hukum dunia, dari segi hukum dunia, orang Qadiani bukan Melayu dari segi perlembagaan, bukan Bumi Putera. Yang kedua, dari segi hukum Islam syarak pun, kita kata lebih aula, lebih utama mereka ni bukan Muslim, kan? Walaupun mereka mengaku
Sebahagian mereka mengaku Muslim, sebahagian tak mengaku. Di luar negara yang mana pun mengaku dia Muslim. Bahkan kebanyakan golongan Muslim yang diangkat sebagai pemimpin atau diangkat sebagai tokoh di negara barat ini datang daripada Qadiani, kan? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kata itu tidak cukup. Dia mesti mengisytiharkan, dia berlepas diri daripada akidah kufurnya, kan? Akidah kufur tersebut dia mesti isytihar, dia lepas diri. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal." Rawahu Muslim. Nabi SAW kata, barang siapa bersaksi bahawa tiada ilah yang hak kecuali Allah, Muhammad Rasulullah dan hambanya, dan bahawa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusannya, dan bahawa ia adalah diciptakan daripada tiupan ruh daripada Allah yang dicampakkan kepada Maryam, dan diciptakan dengan kalimah kun pada Maryam, dan bahawa syurga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga, tak kiralah apa pun amalannya. Nabi letakkan syarat di situ, letakkan syarat di situ. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertaubat, meninggalkan syirik, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu dalam agama. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghukum orang yang enggan bayar zakat murtad, kerana zakat rukun Islam. Tidak ada ibrah dengan mereka mengucap la ilaha illallah. Musailimatul Kadzdzab dan pengikutnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dengan tambahan Musailimah juga Rasulullah, maka tidak memberi manfaat kepada mereka. Pengakuan mereka sebagai Muslim tidak ada iktibar. Itu sama juga macam kita hidup sekarang, Quburiyin, Syiah Rafidah, Sufiyah. Mereka ini walaupun mereka menzahirkan Islam, tapi pada hakikatnya mereka bukan Muslim, yang telah menzahirkan syirik dalam kalangan mereka, yang terang-terangan menyeru makhluk dalam doanya, menyembah kuburan, memberi nazar kepada orang mati. Maka ini jelas dia adalah musyrik, zahiran wa batinan, zahiran batinnya. Kita tak panggil dia Muslim. Dan tidak cukup dengan sekadar dia mengucap la ilaha illallah betul kita kata dia Muslim. Itu bukan cara kita melihat keislaman seseorang. Dan kita kena bezakan di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan manhaj khawarij dan murji'ah. So yang kita bincang tadi, yang kata mereka ni Muslim, ini manhaj murji'ah, yang melihat iman itu hanyalah di hati, atau iman itu hanyalah kalimah ucapan, yang kini dipegang oleh golongan liberal. Bagi mereka Islam itu ialah ucapan. Siapa mengaku Muslim, maka kita kata dia Muslim, tak kira lah apa dia akidah lepas tu. So kita kata ini pemikiran bawaan yang bahaya, merosakkan Islam. So itu para ulama mengatakan murji'ah lebih bahaya daripada Rafidah, lebih bahaya daripada Khawarij, kerana dia menjadikan Islam ini seperti kain perca. Nas'alullah al-afiyah. Maksudnya siapa saja boleh masuk Islam dengan dakwa kata dia Muslim, lepas tu dia buatlah apa akidah dia pun. Ini adalah berlawanan dengan ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jelas, yang qat'i dalam Al-Quran dan Sunnah. Golongan Khawarij pula, kesilapan terbesar mereka adalah mereka mengkafirkan orang yang tidak melakukan syirik dan kufur. So ini adalah kesilapan golongan Khawarij. Khawarij menghalalkan darah yang tidak dihalalkan oleh syarak. So dia ada dua Khawarij ni. Yang pertama, dia mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan syarak. Yang kedua, dia menghalalkan darah yang tidak dihalalkan oleh syarak.
Yang pertama masalahnya, dia kata orang yang buat dosa besar kafir. Minum arak kafir, zina kafir, mencuri kafir. Dia kata ini bukan kufur. Bahkan kekejian Khawarij melampaui batas sehingga mereka mengkafirkan orang mukmin disebabkan perkara yang bukan hukum syarak. Bahkan benda itu adalah kerana ijtihad mereka sendiri yang tidak ada nas. Masalahnya di antara kaedah Khawarij, kalau kita hukum pemerintah sesebuah negeri sebagai kafir, maka rakyat juga kafir. Apa kaitan rakyat dengan pemerintah dari segi iman dan Islam? Bukankah Nabi SAW duduk di Makkah 13 tahun, pemerintahnya musyrikin Quraisy, dan Nabi dan para sahabat Muslim? Bukankah Najasyi raja bagi sebuah negara Kristian, tetapi dia Muslim? Ada. So Khawarij punya pahaman di luar daripada syariat Islam. Yang kedua, mereka menghalalkan darah orang yang tak halal. Memang ada orang kafir, tapi apakah semua orang kafir kita boleh tumpahkan darahnya begitu sahaja tanpa mengikut lunas-lunas syarak? Di sana ada kafir muahad, kafir musta'man, kafir zimmi yang darahnya terpelihara di sisi syarak. Kau tak boleh suka-suka datang bunuh orang, bunuh itu gini, kan? Orang kafir harbi, jika dia masuk ke negara Islam sebagai pelancong atau sebagai duta atau sebagai wakil atau sebagai peniaga, maka dia adalah kafir musta'man, darahnya terpelihara sehingga dia keluar daripada negara Islam. Jadi dia tak boleh kata ni orang kafir bunuh. Ada, bukan macam itu. Kemudian nak membunuh orang kafir ini siapa yang berhak? Pemerintah. Dia masalah mundhabitah, isu yang Islam telah ikat dengan kaedah yang kukuh. Telah dinaskan oleh fuqaha, wa amrul jihadi mawkulun ila al-imam. Urusan jihad diserahkan kepada pemerintah. Bukan kita boleh buat kita punya geng sendiri, lepas tu kita nak angkat senjata, kita kata kita mujahidin. So ini adalah ciri-ciri Khawarij yang melampau. Golongan Murji'ah pula, mereka yang tadi nak melihat Islam ni apa saja boleh jadi Islam, tanpa melihat kepada inti Islam. Bagi dia Islam hanyalah sekadar satu dakwaan. Islam ni macam parti politik, daftar borang, lepas tu dia ahli bayar yuran. Yang penting cukup tahun bayar yuran, lepas tu buatlah apa pun. Yang jadi ukuran ialah borang keahlian. Islam bukan macam itu. Islam bermakna pegangan hidup, agama, din. Tapi hari ini kalau kita tengok orang politik, dia cakap lain buat lain. Mula-mula dia kata kita politik saja, bukan agama. Tapi bila orang lompat parti, dia marah. Tak ada prinsip, dia kata. Itu kata parti saja, bukan agama. Kan? Itu dia marah pula orang lompat parti. Kan? Tapi hak orang tukar agama, tak apalah, kita jangan kacau lah. Kan? Tengok Mahathir punya pajak dengan Tuhan lah. Bila kerajaan dia jatuh, kan, kami marah lagi orang yang lari daripada dia, tak ikut prinsip. Masa Aisyah Bukhari dulu murtad, dia kata apa? Dia kata tak kacau kita. Na'udzubillah min zalik. Itu baru azab dunia Tuhan bagi dekat dia. Tak tahu lah akhirat esok apa Tuhan nak bagi kalau dia tak sempat taubat. Ya. Tapi itulah, dia kata tauhid, ya, mengikut syaitan. Mereka ni orang yang menjual agama demi habuan dunia. Nasallallahu al-afiyah.
Kita bukan cakap sebagai dia tokoh politik, tapi tokoh yang merosakkan agama. Tak kira lah dia orang politik ke orang apa kan, macam-macam. Perosak agama ni macam-macam latar belakang. Sebab tu kata syair, wahal afsada ad-dina illa al-muluku wa ulama usu. Tidak ada yang merosakkan agama ni kecuali pemerintah dan ulama su. Dua ni kan? Kalau dia bergabung, jahanam terus kan. Tengoklah apa yang jadi pada Kristian, tengoklah apa jadi kepada Yahudi. Inilah dua golongannya yang merosakkan agama kan? Jadi kita na'udzubillah min zalik. Golongan yang macam ini, kita melihat mereka hanya mempermain-mainkan agama, dan perbuatan mereka tidak syar'i, ini kufur. Kerana mereka menjadikan agama sebagai mainan, lu'ubah. Nasallahu al-afiyah. Jadi kata musannif penutup dia kata fa thabata anna mujarrad qawli kalimati at-tauhid ghairu mani'in min thubuti syirkin man qalaha min thubuti syirki man qalaha liirtikabihi ma yukhalifuha min ibadati ghairillah. Maka sabitlah bahawa semata-mata mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah tidak menghalang daripada sabitnya syirik bagi siapa yang menyebutnya kerana perbuatannya yang melakukan apa perkara yang menyelisihi kalimah tersebut, seperti menyembah selain Allah Ta'ala. Ini kita kata perkara yang mesti kita faham. Itu ulama tengok macam Saddam Hussein, walaupun dia mati, masa nak mati tu dia mengucap syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi para ulama still mengatakan tidak boleh kita mendoakan keampunan untuk dia, kerana dia tidak mengisytiharkan taubat daripada perkara yang dia dihukum kufur kerananya. Saddam pada awal hidupnya mengingkari Tuhan, atheist. Parti Ba'ath, parti atheist, macam Tuhan. Walaupun dia bila dia nak perang dengan Amerika, dia tambah Allahu Akbar dekat penjara dia. Lepas tu keluar TV Saddam salat, lalu tak nak salat. Kan? Jadi orang tanya bila diajukan kepada bin Baz rahmatullah alaih, bin Baz kata hakimul Iraq kafir wa in salla wa in sam. Presiden Iraq ni kafir, bin Baz kata, walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Sebab kufurnya bukan sebab dia tak salat tak puasa, itu kufurnya kerana akidah yang ada dalam diri dia, yang beriktikad al-arabiyyatu dini wal ba'thu rabbi. Al-ba'thu dini wal arabiyyatu rabbi. Ba'ath agamaku dan Arab Tuhanku. So, akidah ini kufur jelas. Mana ada agama kalau dah dia mengatakan Arab Tuhannya, salat jemaah tidak dibenarkan, azan tidak dibenarkan, hijab tidak dibenarkan. Maknanya dia melihat agama ini tidak ada lagi kedudukan, dan dia tidak ijtihad kata dia berlepas diri daripada parti Ba'ath, tapi keadaannya di akhirat ketika dia mati wallahu a'lam. Tapi yang hukum asal, istishab hukum asal itu berlaku, kerana dia tak jelaskan kata aku tinggalkan akidah Ba'ath. Kalau dia ijtihad kata dia tinggalkan akidah Ba'ath, dan aku ijtihad kata Ba'ath adalah kufur, Ba'ath adalah zandaqah, Ba'ath adalah batil, itu kita kata jelas taubat itu yang kita nak daripada dia. Mengijtihadkan bahawa parti Ba'ath adalah kufur surah billahil azim. Okay. Sama juga Bashar Assad. Kalaulah tiba-tiba Bashar Assad ijtihad kata, oh saya dah tukar mazhab jadi Sunni, tak jadi Syiah dah, adakah dia Muslim? Tak juga. Kan? Dia kufur dia bukan sekadar kerana dia Alawi, Nusairi, bahkan
kerana dia ba'thi, dan ba'ath kufur, aqidahnya kufur. Sallallahu alaihi. Mungkin parti politik bukan agama, tapi ideologi politik boleh merosakkan agama. So, itu kita kena faham. Bukan kerana dia politik, tapi kerana ideologinya berlawanan agama. Tak kira ideologi itu politik ke, ekonomi ke, kan? Mungkin pandangan sosial ke, tak? Kalau hari ni ada orang berakidah dengan akidah Freud dalam masalah sosial, adakah dia Muslim? Tentu juga dia jatuh dalam kufur, kan? Asas dalam ilmu psikologi barat, semua benda adalah berteraskan seksual. Kenapa bayi menyusu? Sebab bayi nakkan rangsangan seksual daripada payudara ibu, masalahnya. So ini psikologi barat dibina di atas teori ini. Even kalau kita kata golongan theistic evolution, golongan yang mengatakan kita percaya manusia ni berkembang daripada hidupan lain, tapi itu Tuhan yang buat. Dia kata dia ada syubhah, tapi kita tak menafikan akidah tatawuriyah, akidah evolution, tetap kufur. Tetap kufur kerana dia lagi, bahkan theistic evolution tidak melepaskan dia daripada kekufuran. Sebab apa? Sebab kalau orang pergi kata ayam berevolusi daripada apa, binatang, dinosaur ke apa, kita kata dia masih lagi ada uzur, pasal tidak ada nas yang kata Tuhan cipta ayam daripada apa. Kan? Kalau ada orang kata ikan paus ni sebenarnya dulu ada kaki, lepas tu sebab dia suka masuk dalam laut, dalam lama kaki dia hilang, kita kata dia lebih ada uzur, pasal Tuhan tak ada nas dalam Quran Tuhan cerita ikan paus ni dibuat macam mana. So dia terdedah kepada kajian. Tapi Adam alaihissalam nas sarih, lima khalaqtu biyadayya, pencipta dengan dua tangan aku. So kalau dia pergi kata Adam ni sebenarnya berkembang daripada jenis homo, lepas tu sampailah ke tahap manusia namanya homo sapiens, sebelum tu ada homo apa banyak-banyak lagi, kan, yang dipanggil sebagai keluarga beruk yang tinggi, kan, usratul qiradah al-ulya, kan. Dia ada kingdom filia apa semua tu, kohort dan sebagainya. Ala kulli hal, kita kata kepercayaan bahawa Adam alaihissalam berkembang daripada makhluk ini lebih kufur daripada dia mengatakan bahawa ikan paus daripada gajah ke apa ke. Kita kata yang tu masih ada uzur, sebab tidak ada nas sarih. Walaupun dari segi sains benda tu sendiri karut, kan? Maksudnya dari segi sains, orang yang mengatakan ikan paus sebenarnya dia ada kaki, itu orang biologi akan gelak dekat dia, kerana explosion yang berlaku Cambrian, before Cambrian, after Cambrian, semua membuktikan bahawa binatang ini memang wujud macam itu, tidak ada nenek moyang yang berkongsi, kan? Jadi kita kata, tapi dari segi agama dia masih ada uzur dibanding dengan orang yang pegang dengan theistic evolution macam Adnan Ibrahim apa semua. Nah, jadi dia kata golongan yang macam ini, mereka sebenarnya kena kembali kepada nas, kena lihat. Jadi kita kata orang yang mendakwa Muslim bukan mesti dia Muslim. Tapi kalau dia menyembunyikan akidahnya, seperti yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bercakap tu sama-sama kawan dia, tapi bila main depan orang Islam dia tak mengaku. Dia kata yang ni lah munafik. So, bayangkan orang munafik dia tak sembah selain Allah Ta'ala, dia tak syirik, dia salat jemaah dengan Nabi, dia puasa Ramadan,
Tapi walaupun dia buat benda itu mutazahir, berlakon depan Nabi, pura-pura. Dan di dunia, Nabi sendiri tak boleh nak hukum mereka. Pasal apa? Tak ada bukti bahawa mereka ni buat benda kufur. Tetapi Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafiqin duduk neraka paling bawah. Allah tak hukum mereka sebagai mukmin di akhirat. Takkanlah tiba-tiba orang yang terang-terang sembah kubur kita panggil dia Muslim. Nasallallahu al-afiyah. Ini terbalik. Kan? Terbalik. Kan? Orang munafikin dia tak zahirkan akidah dia. Dia sembunyi. Tu pun keislamannya tidak sah dari segi batin. Hanya zahirnya kita, sebab kita tak nak proofkan dia kafir, dia murtad. Terpaksa kita jalankan hukum mengikut zahir. Jadi takkanlah kita nak kata orang yang, sebab itulah ulama kata orang munafik, kalau kita ada bukti kata dia buat kufur, maka dia dihukum murtad. Tidak ada syak lagi. Ini munafik zaman sekarang terang-terangan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Kan? Terang-terang sembah kubur, terang-terang mohon hajat kepada yang mati, terang-terang menghina dan mencela Islam. Jadi adakah mereka itu Muslim hanya kerana mereka di kad kenalannya tertera warga negara Islam? Ini adalah ghayatun fis sadajah, terlalu, orang kata apa, naif dalam memahami konsep agama. Satu kita kata orang yang masih ada menaruh harapan kepada golongan Rafidhah, kononnya kita kena bekerjasama dengan mereka untuk menghadapi cabaran yang ada, macam kenyataan Mufti Polis baru ni. Kita kata ni kenyataan tak masuk akal. You nak ajak kita harmoni dengan mereka untuk menghadapi cabaran yang ada, sedangkan mereka tu dah cabaran yang ada. Tak? Syiah Rafidhah adalah di antara cabaran yang ada. Macam yang anda sebut baru ni dalam podcast. Kita perlu berhadapan dengan mereka. Sebab tu kata Syekh seorang ulama Rusia, nama dia Syekh Jarullah, dia tulis kitab nama dia Al-Wasyi'ah fi Naqdi Syiah, menyebarkan celaan terhadap agama Syiah. Dia ni zaman dulu lah, dia ni nak takrib dengan Syiah. So dia kaji agama Syiah. Akhirnya dia kata, kalau betul umat Islam nak bersatu, dia kata perkara pertama yang kita kena buat, kita kena halau puak Syiah ni dulu. Maksudnya tak jadi dia dah, tak boleh takrib yang karut, tak boleh. Ya. Syubhat orang yang buat takrib sama aja. Syubhat hadiah wang lah, tu lah juga syubhat semua orang. Pasal hadiah wang, dia kata pasal Rand letakkan Syiah sekali dalam, dengan Wahabi sekali dalam fundamentalist. Oh, dia hang percaya bulat-bulat dah Rand tu cakap. Rand tu kan dia erti apa, dia pun bongok juga. Kan? Dia pun ada agenda. Kan? Dan dia tak faham isu-isu yang macam ini. Kan? Hakikatnya bila dia mengatakan kita kena kerjasama dengan Syiah, dengan Iran, itu bukan cara yang betul. Orang kata habis tu tengok hari ni negara-negara Arab dah pakat nak tatbiq dengan Israel. Hari ni Bahrain pula neutralize hubungan dengan Yahudi. Dia kata tu bukan alasan untuk kita berbaik dengan Iran. Iran is not the second choice. Bahkan Iran never had been a choice. Had never been a choice. Dia tak pernah jadi pilihan. Baik lagi lah mereka yang dah terang-terang mengisytiharkan diri mereka ni nak berkawan dengan Yahudi. At least kita tahu mereka ni punya perangai terang-terang, daripada Iran hak di luar duduk lawan Yahudi, tapi di dalam dia lebih Yahudi daripada Yahudi. Kan? Apa beza Rafidhah dengan Yahudi? Sama saja.
Bahkan mereka lebih teruk. Pengasas dia, bapa mereka Abdullah bin Sabah, Yahudi. Akidah Yahudi mengalir dalam batang tubuh ajaran mereka. Ruh Yahudi adalah ruh yang menghidupkan, yang menjadi penggerak kehidupan agama mereka. Jadi itu bukan, kita kata, penyelesaian yang baik untuk diberikan kepada umat. Ini penyelesaian yang terlalu dangkal dan terlalu literal dalam melihat realiti, dan tidak membaca realiti sehingga ke bawah. Tidak mampu membaca apa yang orang putih kata to read between the lines. So, maksiat orang ini tidak bolehkan kita pula nak sokong maksiat orang sekian. Ini falasi, kan? Hang pakai tudung apa, duk ngumpat orang. Falasi lah, macam itulah. Itulah pahaman dia apa. Dah ngumpat orang tak pakai tudung, mana boleh gitu? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Hang semayang apa tapi duk ngumpat orang. Apa kaitan? Semayang rukun Islam. Ngumpat dosa, betul dosa. Tapi taklah sebesar dosa tinggal semayang. Kan? So, jadi pemikiran masyarakat yang orang awam, yang layman, yang jahil, kita dia awam. Tapi tak patut pola fikir yang sama digunakan oleh orang atasan, yang sepatutnya lebih sedar dan lebih faham. So ini bahaya. Bukan hanya kenyataan yang baru ini saja. Bahkan masa Raja Salman datang, masa kita ada pertemuan dengan Syekh Saleh Al-Sheikh, Menteri Agama Saudi. Masa tu dia Menteri Agama, sekarang Menteri Al-Ihwal Khas. Bila kita bincang isu Syiah, dia mula nak defend Syiah maksudnya. So kita tak ada terima itu. Sampai Syekh Saleh Al-Sheikh yang tegur. Saya kata, mana ada, Syiah ni lama je. Kan? Saya kata bahkan tak ada Syiah di Malaysia ni, semua Syiah jadian baru. Tak ada Syiah yang kita kata kalau pun ada orang Syiah berketurunan, siasah yang telah ada patut diteruskan. Di Malaysia kita ada siasah yang baik berkenaan dengan Syiah Buhrah masalahnya. So kita sudah ada siasah Syiah Buhrah, tidak boleh dikahwini oleh orang lain, tidak masjid mereka untuk mereka sahaja, dan mereka mati ditanam di kuburan asing. So apa yang kita dah buat kepada golongan Buhrah ini sudah baik. Maksudnya kita tak kacau mereka sebab mereka keturunan, kan? Mereka memang dah berketurunan macam itu, kan? Walaupun mereka ni lebih bahaya daripada Syiah Rafidhah yang ada. Tapi maksudnya kita kata itulah yang sepatutnya. Maksudnya kita tak mengiktiraf kebesaran agama mereka. Macam yang kita buat pada Qadiani. Kita ijtihadkan mereka bukan Muslim, cuma kekangan undang-undang bila tentulah perisytiharan Qadiani sebagai bukan Muslim adalah sebelum merdeka. Ketika itu kita masih mentadbir negara bukan dengan cara yang dikehendaki oleh British. Tetapi bila dah merdeka, bila diadakan undang-undang yang baru, maka tentulah fatwa itu jadi masalah. Sebab bila mahkamah syariah hanya diberikan hak untuk orang Islam sahaja. So once you ijtihad Qadiani bukan Muslim, dah tak boleh nak bicarakan dia di mahkamah syariah. Sebab tu lepas merdeka, Jabatan Agama dah tak berani nak ijtihad orang yang memang segi hukum memang dah kapiak. Macam Kahar, Rasul Melayu misalnya, kan? Baru ni Ustaz Adi pergi berdebat dengan pengikut dia, kan? Di tempat tu lah, kan? Tapi maksudnya masih lagi perkataan tu masih lagi. Walaupun Kahar dulu konon-konon ijtihad letak jawatan kepada Rasul, nanti ni masih lagi. Masa Ustaz Ali baru ni masih lagi mempertahankan Kahar Rasul.
Dia pun kata qahat tak jawatan tu taqiyah. Rasa boleh taqiyah tak jawatan lah. Nasallallahu al-afiyah. Ustaz Ali dia rajin sikit pergi berdebat dengan bapak macam ni. Yang ni tak rajin. Ustaz Ali ada geng, senang lah. Yang geng ni kalau nak pergi debat dia bahaya lah. Masuk tempat dia pun dengan dia pun punya macam-macam dia pun boleh buat kan. Ustaz Ali dia berani sikit. Dia ada Ustaz Ali ada dia punya bonza-bonza dia. Kan? Tapi itulah kita kata bohong saja, tipu kan. Macam ijtihad tu, tengok Arqam berapa kali ijtihad taubat kan. Tapi yalah, bila dia ijtihad taubat kita nak boleh kata apa kecuali ada bukti lah kan. Tapi kita kata yang macam itu kita tak boleh kata. Yang menyembunyikan akidah kita tak nak kata apa. Kita serah kepada Allah Ta'ala lah untuk lindungi kita daripada mereka kan. Tapi poin dia ialah yang dah terang-terang menzahirkan kekufuran dan kesyirikan, masih lagi kita nak kata Muslim, ini pelik lah, tak betul lah kan. Takkanlah kita nak tunggu sampai dia kata ya saya telah tukar agama, na'udzubillah. Dah hak yang sampai ijtihad tukar agama pun kita masih lagi kata dia tak kacau kita. So, what's the point kan? Masa Aisyah Bukhari tukar agama, murtad, kita kata dia pilih dia dah lari ikut laki dia, tak kacau orang. Kita kata benda tu tak semudah itu kan, tak semudah itu. Sebab murtad ni dia ada implikasi pada masyarakat. Ya. Kerana bila seorang dah murtad, maka dia akan membawakan golongan yang lemah iman ini untuk berani untuk mencela agama. Nasallallahu al-afiyah. Kita jangan terikut dengan rentak orang Kristian. Kristian dia terpaksa minimumkan takrif orang itu sebagai Kristian. Sebab memang agama dia, kalau dia tak buat macam itu, tak ada lagi orang yang boleh anggap Kristian dalam dunia ni. Tak. Kristian ni dia telah minimumkan agama dia sampai ke tahap cukuplah dalam hati. Sebab tu kalau missionaries datang ke negeri Islam, negeri yang orang Islam dia kuat, so yang dituntut daripada missionary kalau satu orang tu nak masuk Kristian ialah sekadar suruh orang tu percaya pada Jesus Christ sebagai savior, penyelamat. Lepas tu dia boleh kekal dengan identitinya sebagai Muslim. Dia boleh terus salat di masjid, boleh pergi haji pun tak apa, tak ada masalah dia kata. Cuma yang kami nak engkau sebagai peribadi engkau percaya Jesus is the savior. Na'udzubillah min dzalik. So itu minimum yang akan diberi oleh seorang padri kepada orang yang nak tukar agama kepada Kristian. Dan memanglah kalau dah sampai ke tahap itu, dari segi hukum syarak Islam dia telah murtad. So Kristian dia belajar apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad. So dia lihat ini yang paling minimum, murtad dengan i'tiqad. So dia buat benda tersebut. Nasallallahu al-afiyah. Jadi Islam tak terima kalau kita nak kata cukuplah kalau kau nak jadi Muslim, engkau percaya Islam adalah agama terbaik, lepas tu kau nak buat apa pun kau buatlah. Ini tak betul. Tak betul. Sekadar you percaya Islam is the best religion, agama terbaik, bukan bermakna you telah menganut agama Islam. Ramai orang dalam alam ni, even Abu Talib percaya laqad alimtu anna khayra dinil bariyyah anna khayral bariyyati dinan. Dia dah kata aku tahu sebaik-baik agama manusia ini agama Muhammad. Abu Talib mengaku. Tapi apakah kesudahan Abu Talib? Kekal dalam neraka, mendapat azab yang paling ringan, tetapi dia masih lagi berasa dia lah orang yang paling dahsyat azab. Dipakaikan baginya terompah daripada api neraka, menggelegak otaknya. Tapi dia tahu agama Muhammad agama terbaik, tapi tak nak ikut.
Abu Jahal datang jumpa Nabi. Abu Jahal kata apa? Ya Muhammad, la nukadzibuka. Muhammad, kami tak kata hang cakap bohong. Maknanya aku tak kata hang bukan Rasulullah. Hang tak mungkin cakap bohong. Kami tak pernah kata hang bohong. Walakin nukadzibu biman syi'ta bih. Tapi kami tak boleh terima apa yang hang bawa. Orang tanya Abu Jahal, kenapa kau tak terima? Dia kata, kami bertarung dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dalam semua perkara. Dia layan jemaah haji, kami layan jemaah haji. Dia bagi jemaah haji minum, kami bagi dia minum. Sehingga bila kami dah nak sama, dah nak fair dalam semua perkara, tiba-tiba dia kata, minna nabi, kami ada nabi. Mana aku nak cari nabi untuk Bani Makhzum? So bukan dia pun tak tahu Muhammad Nabi, bukan dia pun tak tahu Muhammad agama yang terbaik, agama Islam agama terbaik, kan? Jadi semata-mata dia percaya agama Islam agama terbaik, agama bagus, itu bukan makna dia Muslim, kan? Beramai saintis yang telah percaya, hari ini telah percaya berkenaan dengan kewujudan pencipta, the grand designer, intelligent designer pada alam ini. Tapi sebahagian mereka hanya melihat itu sebagai the best interpretation, sebagai tafsiran yang terbaik kepada fenomena sains. So semata-mata dia i'tiqad the best interpretation, bukan makna dia Muslim, bukan makna dia percaya Tuhan. Dan majoriti mereka Kristian, masih lagi pegang akidah Kristian. So dia Tuhan yang dia percaya, Tuhan Kristian. So kita mungkin bersepakat dengan dia dari sudut, sebab kita kata percaya dengan kewujudan Tuhan ni fitrah. Fitrah. Memanglah kalau kita tengok hujah-hujah yang dipakai oleh Michael Behe ke Stephen Meyer ke apa ke, segi asasnya hujah tu hujah yang kita kata hujah fitrah lah, yang kita cerita lah, hujah fitrah, kan? Tapi kita kata itu fitrah, bukan makna dia Muslim. Makna hadis Nabi SAW, kita ni dilahirkan atas fitrah, ini kita dilahirkan ada kesediaan untuk menerima Islam. Bukan makna kita tu memang dah betul-betul Muslim. Atau anak orang kafir yang mati bayi, kita tak kata kami yang kena uruskan jenazah ni. Pasal apa? Manusia ni lahir Muslim dah, kan? Kita tak pergi rebut anak janin bayi yang mati daripada orang Kristian, orang Hindu, orang Cina. Kita kata kami kena urus jenazah ni. Dah, still dia anak orang Cina, hukum dunia dia Cina lah. Anak orang Kristian, hukum dunia dia Kristian lah. Tapi kita kata budak ni kalau tak dipengaruhi mak ayah dia, kecenderungan dia kepada Islam. Satu orang yang Kristian ke orang Hindu ke, kalau tanya pun apa muskilah dia buat, kenapa dia masih ikut agama ni, ialah kerana family. Betul tak? Tu syubhat orang yang masuk Islam. Last sekali syubhat dah. Semua benda dia tahu dah. Ada pengalaman masa dia santak dia juga. Ada satu orang datang, syubhat dia ialah pasal mak dia. Mai nak tanya Islam, tapi bila kita cerita dia tahu semua dah. So, nak tanya apa lagi naknya? Kawan dia kata dia, tapi masalah mak dia. Masalah mak dia bukan masalah dia tak faham Islam. Ada satu budak lelaki lemai pun sama, cerita panjang pasal Islam pun semua, tapi dia dah tahu banyak benda lah. Tanya apalah kalau syubhat dia. Dia kata pasal inilah, dia kata urusan dia dengan family. Sebab family dia ni ada belah anjing lah, apalah, so macam mana nak ni family itu. Nabi kata fa'abawahu yuhawidani nasrani majlisah. Mak bapak tu, dia bukan sebab dia percaya betul agama tu betul. Kristian, kalau kita nak kata orang masuk Kristian hanya kerana memang dia logik, no, tak mungkin. Tak mungkin. Mana ada pernah dengar cerita orang masuk Kristian sebab dia melihat Kristian adalah agama yang logik? Tak ada.
Tapi dia kata ni ada orang atheist yang dulu saintis, atheist, lepas tu pindah Zahdi tu agama yang dia nampak sebab dia nak mencari kepercayaan kepada Tuhan. Sebab itu ada juga saintis yang dulu atheist, dia percaya Tuhan, dia tak masuk agama, jadi deism, ruby, macam Anthony Flew. Sebab dia tak jumpa Islam, ataupun kerana dia tak terdesak menerima kewujudan Tuhan dari sudut itu fitrah yang mendesak dia, tapi masih ada hawa nafsu yang mengekang dia daripada masuk Islam sebab tak nak terikat dengan hukum hakam syariat, kan? Point orang yang banyak orang murtad ni bukan sebab agama Islam tak logik, tapi sebab nak lari daripada peraturan agama, kan? Jadi kalau kita tengok macam agama Kristian pun banyak yang murtad daripada Kristian yang jadi atheist sebagainya, bukanlah kerana satu sudut pertama akidah mereka tak logik, antara faktor juga sifat-sifat Tuhan yang diberikan oleh ajaran Kristian. Nah, ambil contoh Darwin. Darwin, apa punca dia pergi kata evolusi lah yang menciptakan alam? Sebab apa? Dia asal percaya Tuhan, tapi dia tak boleh nak jawab persoalan kenapa dalam alam ni ada benda buruk. Persoalan kenapa binatang sanggup belaga sampai mati, jantan dengan jantan hanya kerana berebut zina. Itu persoalan dia yang ditimbul, yang kita panggil sebagai the problem of evil. So akhirnya dia terpaksa nisbahkan kejadian alam ni kepada random selection, pilihan secara rawak yang tidak ada belas kasihan, kan? Yang apa nama, al-baqa' lil aslah, yang akan kekal ialah yang paling kuat. So perlu bertanding, perlu bertarung, kan? Dan teori itu dia guna pakai untuk sampai kepada manusia. Datuk Barat bila dia datang menjajah kita, menjajah Afrika dan sebagainya, Zeba, pasal teori Darwin tu lah, kan? Nak kekal di muka bumi, dia kata kena kuat. So, kita semua bertarung, kan? Saya dulu di Eropah dia ada zoo manusia, dia bawa orang Afrika hubung dalam zoo, kan? Masalahullah al-afiyah. Jadi pasal nak kita teori Darwin tu, kononnya ni ada lagi manusia yang belum evolve penuh macam kita, persoalan-persoalan yang dia tak boleh jawab itu, kan? Sedangkan punca dia adalah kerana dia Kristian. Sifat Tuhan yang diberi oleh agama Kristian itu terlalu pelik. Mereka hanya melihat dari sudut Tuhan itu God is love. Meskipun dia pegang kata God is love, mesti nak tafsirkan kenapa Tuhan mesti mati atas kayu salib. Jalan-jalan yang tak masuk akal jalan tu. Kerana ketidaklogikan Kristian lah banyak orang jadi atheist. Nasallallahu al-afiyah. Jadi untuk mengelakkan orang Kristian terlalu ramai jadi atheist atau tukar agama, maka apa yang padri-padri mereka buat ialah dia longgakkan agama Kristian dari segi syariat. Tengok orang Kristian dah boleh masuk gereja pakai miniskirt pun tak apa. Sedangkan tentulah ajaran ini bertentangan dengan apa yang dipegang oleh orang Kristian dahulu. Bahkan masih ada padri-padri yang menolak buatan yang macam ini, kan? Macam orang musyrikin Mekah lah, tawaf mungkin, tapi dia ada falsafah lain lah. Tapi poin dia adalah kita kata ajaran Kristian, ajaran Murji'ah, ajaran yang hanya melihat iman tu hanya pada hati. So kita tak boleh sama ke Islam dengan Kristian.
Islam bukan hanya pada kalimah, bukan hanya pada mengaku zahir, kemudian dia tidak buat apa-apa. Ya, itu ulama Islam di antara yang datang daripada ulama salaf, dia kata Al-Humaidi rahimahullah ta'ala, aku diberitahu ada orang mengatakan satu orang lelaki, jikalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia mengatakan aku tidak akan salat, aku tidak akan puasa, aku akan salat menghadap Baitul Maqdis sehingga aku mati, maka ada golongan mengatakan mereka ni masih lagi Muslim. Kata Al-Humaidi, ini adalah kufur surah, ini kufur jelas. Kalau you Muslim, Nabi kata, tapi saya nak masuk Islam ni, saya hanya nak mengucap je, saya tak mau salat, tak mau zakat, tak mau haji, tak mau berhenti minum arak, tak mau tinggal zina, tak mau tinggal cara hidup saya masa saya kafir tu. Saya nak buat semua benda, cuma saya nak mengucap. Lepas tu nak pergi tukar nama kat pengalan warga negara Muslim, saya nak kahwin dengan perempuan ni. Kita kata dia bukan Muslim. Kan? Itu bukan Islam. Islam tak terima kaedah yang macam itu. Ada punca golongan ini, syubhah golongan ini mengatakan orang yang buat syirik ini masih lagi Muslim kerana mengucap la ilaha illallah. Ada punca syubhat irja' murji'ah ini, yang melihat Islam ni hanyalah pada pengakuan dan i'tiqad batin, tidak ada kaitan dengan amalan. Nas'alullah al-afiyah. Sebab itu Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab sebut 3 asas yang membawa kepada pembentukan golongan kuburiyah. Yang pertama ialah mereka mentafsirkan makna ilah, makna ilah sebagai pencipta, al-qadir ala al-ikhtira', yang berkuasa mencipta semata-mata. Kemudian mereka hadkan Islam kepada i'tiqad. Bagi mereka la ilaha illallah hanyalah ucapan, amalan tidak ada kaitan dengan iman. Iman hanyalah i'tiqad, percaya hati. Percaya apa? Percaya Allah adalah yang maha berkuasa. Itu saja, percaya itu. Kemudian ditambah dalam kalangan Asy'ariyah, mereka ada teori al-kasab. Apa makna teori kasab dari si Asy'ariyah? Kita bukan bincang makna kasab, tapi kita bincang definisi teori al-kasab yang dibawa oleh Asy'ariyah. Iaitulah semua kejadian dalam alam ini perbuatan Tuhan. Makhluk tidak ada kesan. Makhluk tidak ada kesan. So, bila api membakar, api tidak membakar, yang bakar adalah Tuhan. Sebagai Asy'ariyah, tidak ada di sana apa yang dipanggil sebagai cause and effect. So api tidak ada khasiyah, tidak ada kekhususan membakar, tetapi telah menjadi kebiasaan. Kalau kita nak bakar, kita kena menyala api, baru Tuhan bakar benda tu. Walaupun dari segi dia kata kebolehan, boleh saja kita letak ayak, baru Tuhan bakar. Kan? Boleh saja kita ambil timun, sembelih binatang. Kalau Tuhan nak sembelih, boleh sembelih. Pisau bukan syarat untuk menyembelih bagi dia. Bukan mesti daripada besi yang tajam atau benda yang tajam. Yang penting Tuhan cipta. So bagi dia tidak ada kesan, taksir. Dan ini yang dibawa hujah oleh Kufadil, ulama aswaja Malaysia kita ni, kan? Sebab tu dia kata yang sebenarnya syirik ni orang Wahabi, dia kata. Pasal apa? Pasal orang Wahabi kata makhluk yang hidup ni ada kuasa. Sebab itulah golongan kuburi tak boleh bezakan di antara kita minta tolong dengan orang mati dengan orang hidup. Sebab bagi dia sama aja. Hakikatnya bila kita kata dengan kita, tolong angkat Sab barang ni, berat lah meja ni, jom angkat sekali. Tak ada beza kita minta tolong itu kepada orang mati atau orang hidup. Pasal dari segi kemampuan Tuhan, Tuhan boleh buat orang mati tu mengangkat meja sekali kita. That's the point. Kalau you i'tiqad orang hidup ada kuasa, orang mati tak ada kuasa, maka bagi mereka inilah syirik. Inilah syirik. Pasal kita i'tiqad orang hidup tu ada kuasa, ada kemampuan, ada kesan. Sedangkan bagi dia yang berkesan, yang memberi kesan
Yang memberi efek itu hanyalah Tuhan. Tuhan adalah the cause of everything, dan efek adalah Dia sahaja. Tidak ada benda lain. Yang mana fahaman ni tentulah dia ambil daripada fahaman Nasrani. Ilmu kalam kesan dengan pemikiran Nasrani. Sebab dah menjadi fahaman falsafah Yunani, Tuhan is the God of the gaps, ilahul fajawatil ma'rifiyah. Fungsi Tuhan hanya untuk mengisi kekosongan bagi persoalan yang tak boleh dijawab oleh kajian sains. So dulu orang padri Kristian, bila orang tanya kenapa ada pelangi, rainbow, so dia kata pelangi sebab Tuhan buat untuk azab pengikut dia gini kan. Pasal masa tu dia pun belum tahu lagi sebab apa pelangi tu jadi. Dan bila mereka jadikan ini pahaman mereka, kalau kita tahu benda ni apa sebab dia, maka kita dah tak perlu lagi Tuhan. Kalau kita tak tahu sebab, kita kata Tuhan buat. Maka apa natijah dia? Bila sains bertambah maju, ramailah jadi ateis. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun saintis yang awal bukanlah ateis. Bukan kerana mereka tak ada kesediaan jadi ateis. Kalau kita kata Isaac Newton, kalau dia betul-betul stick kepada pahaman konsep God of the gaps yang dibawa oleh ahli falsafah Kristian masa itu, mungkin kalau dia hidup lagi lama lepas itu, setelah dia melihat kemajuan sains, mungkin dia pun akan jadi ateis. Na'udzubillah min dzalik. So yang mengekalkan mereka ni tak jadi ateis ialah kerana masih ada persoalan sains yang belum dijawab. Sebab itu kerana teori golongan Darwinis ialah kata sains dah jawab semua benda. Dia berkata the last question yang sains perlu jawab ialah macam mana the origin of life. So once Darwin dah boleh bagi tahu kita dia adalah through evolution, kita dah jawab semua benda dia dah. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ini punca. Melihat Tuhan itu hanya tugasnya nak mengisi kekosongan persoalan yang tak ada jawab oleh sains. Jadi sebab itulah ada mahkamah taftish menghalang kemajuan sains. Islam tak pernah menghalang kemajuan sains. Antara syubhat yang popular orang bagi ialah dia kata, oh kamu kata Islam tak menghalang kemajuan sains, tapi bukankah banyak saintis dalam Islam juga dihukum sebagai kafir, zindik, murtad? Kita kata mereka dihukum kafir, zindik, murtad bukan kerana sains. It's a very different case. Galileo Galilei dihukum kerana teori sains, kan? Apa pun saintis yang dihukum pada zaman Reformation ialah kerana teori sains yang mereka bawa. Okey. Ada pun dalam Islam, bila kita check, contoh orang yang dihukum kafir dalam ulama Islam siapa? Ibnu Sina masalah. Adakah Ibnu Sina dihukum kafir sebab ilmu perubatan dia? Bukan. Kerana i'tiqad dia pada Tuhan. Kerana ilmu falsafah yang dia pegang. Betul tak? Ibn Rushd dianggap pada akidah dia ada zandaqah, ada kezindikan. Bukan kerana dia mengkaji ilmu atau sebagainya, tapi kerana kepercayaan dia pada Tuhan. Bila dia melihat akal ada kemampuan tersendiri untuk mencapai hakikat agama tanpa perlu melalui wahyu, so itu adalah kekufuran. Mana? So puncanya berbeza. Sebab itu kita tengok dalam Islam, saintis yang bukan Muslim, doktor-doktor yang bukan Muslim boleh hidup aman damai, tak dikacau pun. Mereka berkhidmat dengan sebagai orang-orang di sana khalifah, kan? Ahli kimia yang awal, Muawiyah ibn Khalid ibn Muawiyah ibn Yazid masalahnya, ini the first chemist. Tidak ada ulama kata dia murtad, kafir, tak ada.
Cuma bila ilmu kimia itu mula bertukar kepada kajian alkemis, maka ulama bantah. Kan? Alkemis ni apa? Ilmu nak tukar benda daripada, nak tukar jadi emas. Tak? Tukar jadi emas. Alkemis ni ialah ilmu yang ada kaitan dengan sihir. Kalau kita pergi jumpa Tok Bomo yang pakai jampi-jampi serapah syirik ni, ada ubat dia bagi kita. Ada, dia bagi ubat juga. Kan dia bagi benda, dia bagi apa, bungkui, dia bagi tu gini-gini. Benda yang dia buat ini kimia, dari segi asalnya ada unsur kimia dia pakai, tapi dicampur dengan jampi serapah, penggunaan syaitan. Macam tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun, ketika mereka nak buat tongkat tu bergerak, mereka guna ilmu kimia, mereka guna bahan, alat, supaya tongkat dan tali tu boleh bergerak. Tapi bila orang nampak tongkat tu bentuk macam ular, ketika itu ada peranan syaitan. Syaitan nampakkan tongkat tu macam ular. So dia campur kimia dengan sihir. Sebab itu alkemis. Yang tu ulama tolak lah. Kan? Lepas tu dia sibuk nak bincang pasal macam nak tukar benda, nak tukar batu jadi emas. Yang ni khususiah Tuhan. Kita tak mungkin boleh tukar satu benda jadi benda lain. Tuhan boleh. Ya kan? Tuhan ciptakan Adam daripada tanah. Masih kekal ke unsur tanah pada Adam dari segi komposisinya? Maknanya kalau kita ambil manusia ni, kulit dia bubuh dalam mikroskop, adakah DNA manusia sama dengan DNA tanah? Oh, tak sama. Jauh beza. Pasal dah tukar benda lain. Tapi kalau manusia buat robot daripada besi, kita pergi ambil tangan robot bubuh, DNA pun kita akan nampak DNA besi. Manusia tak boleh tukar benda. Kan? Kerusi sekarang, bahagiannya yang kain kekal sebagai kain, bahagiannya yang kayu kekal kayu, bahagiannya besi kekal besi. Tapi Tuhan bila dia cipta, benda tu berubah jadi lain. Yang ini kemampuan Tuhan sahaja, di luar kemampuan makhluk. Sebab itu bila tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, itu bukti dia Rasulullah. Hanya Tuhan yang boleh ubah makhluk ni jadi makhluk lain. Sebab itulah bila Darwin kata sebenarnya makhluk boleh berubah, dia telah mengubah fungsi Tuhan itu diberi kepada makhluk. Maknanya sekarang ni yang mengubah kejadian alam ialah nature, random selection of the nature. So itulah Tuhan bagi dia. Sebab hakikatnya, okey, kalau kita kata tanya Darwin, random selection of the nature ini, adakah dia sesuatu yang physically can be encountered? No, of course not. Dia adalah amrun i'tibari, perkara yang kita boleh iktibar dengan akal tapi tidak boleh dirasai secara fizikal. So kalau you tolak kewujudan Tuhan sebab you tak boleh tengok Tuhan, tak boleh nampak Tuhan, tak boleh pegang Tuhan, you tak boleh pegang nature selection ni. Mana ada nature selection tu mais ketui depan kita? Tak ada. Benda ghaib juga hakikatnya. Kan? Golongan etis ni nak lari daripada beriman dengan benda ghaib, akhirnya dia beriman dengan benda yang ghaib yang tak ada terus. Tuhan ada. Kalaupun dia ghaib, kita mungkin tak pernah tengok Tuhan, tapi ada orang yang pernah tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan tengok Tuhan di akhirat. Sekurang-kurangnya dia akan berlaku. Kalau kita tak pernah dengar suara Tuhan, Nabi Musa bisa dengar, Nabi Muhammad bisa dengar, Adam bisa dengar suara Tuhan, Jibril dengar suara Tuhan, malaikat dengar suara Tuhan. So kita kata lari daripada beriman dengan benda ghaib, akhirnya kau beriman dengan benda yang bukan sahaja ghaib, bahkan khurafat, tak wujud. Nasallallahu alaihi wasallam.
So balik kepada cerita kita ni kan, di point yang kita nak bagi tahu ialah Islam bukanlah agama yang kita kata hanya pada kalimah, pada i'tiqad batin, betul tidak ada langsung amalan. Dia adalah sistem. So kalimah syahadah ini dia ada dia punya tuntutan dia. Apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditinggalkan. Itu point di sini. So hujah golongan yang mengatakan kita tak boleh kata orang kuburi ni kafir sebab mereka mengucap kalimah syahadah adalah batil. Tak betul. Tak betul. Ya. Dah ni habis kau apa? Setengah. Ha? Yang banyak. Baik. So itu adalah kesimpulan yang kita bahaskan daripada kelas yang lalu. Kemudian dia masuk perbincangan. Kita tak sempat nak baca, tapi kita akan bawa kelas yang akan datang. Perbincangan seterusnya adalah berkenaan dengan makna ibadah. Makna ibadah. Sebab antara syubhat golongan musyrikin ialah mereka mengatakan apa yang mereka buat ni bukan ibadah. Ini syubhat yang kedua yang besar. So di antara syubhat mereka ialah mereka kata doa masalah, minta tolong, selamatkan kita daripada tenggelam, minta tolong sembuhkan penyakit, ni bukan ibadah, dia kata. Ibadah ni kalau minta syurga, minta neraka, minta ampun dosa, ibadah. Tapi kita pergi dekat wali ni bukan kita minta benda tu, dia kata. Kita minta sembuh penyakit, dapat anak, dia macam jumpa doktor, dia kata. So ini adalah isu yang besar, syubhat yang besar yang kita akan bahaskan insya-Allah pada kelas yang akan datang bismillah taala. Ada soalan? Soalan itu tak? Ha? Itu dah. Mana itu? Apa? Orang Islam menghina Islam, bekerjasama dengan Iran. Kalau kita perlu sabar. Ya, sabar ni wajib dalam semua keadaan. Dia kata kalau kita dah tengok orang yang bekerjasama dengan Iran, buat maksiat dan semua ni, ajaran yang wajib, sabar. Sabar ni wajib. Dalam Islam dia bukan ada sabar itu ada batas. Itu pepatah Melayu, kan? Sabar itu ada batasnya. Islam tak pernah ajak sabar tu ada batasnya, kan? Tetapi apa makna sabar? Sabar bukan makna kita duduk tengok kagum. Sabar ni maknanya kita tidak bertindak di luar daripada sempadan syariat. So di luar sempadan syariat tu macam mana? Ikutlah. Setiap orang ada sempadan dia. Macam Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Sebarang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan lisannya, kalau tak mampu dengan hatinya. So tang mana dikatakan sabar? Ketiga-tiga tu sabar. Bukan dengan hati saja sabar. Bila tegur tak sabar dah. Ini ketiga-tiga peringkat sabar. Bagi orang yang ada kuasa, dia cegah dengan tangan. Dan dia kena sabar bila dia cegah dengan tangan. Jangan buat lebih daripada sepatutnya, kan? Seorang guru bila dia merotan anak murid, seorang ayah merotan anak, adakah bila dia rotan anak dia tak sabar? Dia kena sabar ketika dia rotan. Kalau tidak, jadi dera. Ketika dia menegur dengan lisan, dia marah dengan lisan, dia kena sabar tak? Wajib sabar. Dia tak boleh cakap perkataan-perkataan yang tak elok atau buat tuduhan-tuduhan palsu. Ketika dia mencegah dengan hati, dia kena sabar. Kena sabar. Dia tak boleh lebih, dendam tu lebih daripada had sepatutnya. Kalau kita benci seseorang kerana dia buat maksiat, kalau dia dah taubat, habis benci tu. Kalau kita masukkan dalam itu personal grudge, dia tak jadi cegah maksiat lah, dia akan jadi cerita lain. So, apa makna sabar? Itu yang kita kena faham. Sabar ni bukan ada batas. Sabar itu Allah Ta'ala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan kamu sabar dan salat.
Setiap keadaan dia adalah akhlak yang sentiasa mengiringi seorang Muslim dalam semua tindak tanduk dia kena sabar. Tapi kita ni banyak bab akhlak ni kita tak mengaji dengan syarak, kita mengaji dengan adat. Tak. Bila main tentang, bila cerita bab akhlak, bab perangai, bab adab, orang Melayu dia apa dia? Dia balik kepada adab Melayu. Dia tak cerita dah pasal syarak. Mungkin sebab tu dia ada majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu kot, tak tahulah. So dia agama Islam tu tentang solat, puasa, zakat, haji. Itu bila main tentang akhlak, adab, yang ni adat istiadat Melayu. Tak betul ya tu. Islam is a complete package. Dia ada teori akhlaknya sendiri, dia ada prinsip, dia ada praktikal akhlaknya yang tersendiri yang kita kena faham. Kalau akhlak si orang Melayu ada batasnya, sabar itu ada batasnya, Islam tak ada batas. Islam sentiasa sabar sampai bila-bila, kan? Dan sabar itu konsepnya macam kita sebut tadi, kan? Dan setiap orang kena sedar dari sendirilah. Setiap orang menegur dengan cara yang dia mampulah. Yang boleh mampu menegur dengan lisan, jelaskan, kan? Bukan makna kalau kita maknanya tak sabar ni maknanya kita kena pergi buat demonstrasi, protes, tu bukan. Itu bukan, tak sabar tu mengarut lah, kan? Itu mengarut. Islam ni kena sabar dalam semua tindak tanduk. Iaitulah tidak melakukan yang di luar daripada batas yang dibenarkan syarak, menahan diri daripada melakukan perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. So itu adalah makna sabar. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.